Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam kitab Manifatul Mu'in kita masih membicarakan tentang bab zakat dan kita telah sampai kepada penghujung bab ini. Tak banyak lagi. Kita akan masuk kepada bab yang seterusnya. Dan pada kali yang terakhir kita sudah membicarakan tentang memberikan zakat kepada Hashimi dan Muttalibi. Ini yang penulis ini mengatakan. Yang ini tidak dibolehkan kita memberikan duit zakat kepada, pertama sekali beliau mengatakan, orang kafir. Yang kedua adalah hamba. Jadi sekarang penulis dia sedang membicarakan tentang siapakah golongan yang kita tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Jadi pertama sekali tidak dibolehkan kita memberikan kepada orang kafir sama sekali. Tidak boleh diberikan zakat yang ini kepada orang yang bukan Islam. Di sini kadang-kala kita lihat ada orang salah faham ini di sini. Ada orang ini salah faham ini tentang muallaf, perkara muallaf. Seperti sebelum ini kita membicarakan. Ada orang menyangkakan boleh kita memberikan kepada seorang yang bukan Islam duit zakat supaya dia masuk Islam. Pernah antum dengar ini ke tidak? Dia pada hakikatnya tidak boleh kita memberikan kepada orang yang bukan Islam. Melainkan kalau dia setelah dia masuk Islam. Yani setelah dia masuk Islam, maka kita lihat kalau kita memberikan kepadanya wang, ini akan menyebabkan jamaahnya ataupun kaumnya masuk Islam. Maka boleh kita memberikan zakat yang ini kepadanya. Ini adalah bagi mu'allaf. Tamam? Tapi kalau kafir asli tidak boleh. Begitu juga dengan hamba. Tidak dibolehkan kita memberikan hamba zakat. Tidak sah. Melainkan kalau hamba itu adalah mukatab. Perkara yang ketiga, penulis membicarakan tentang Hashimi dengan Muttalibi. Dan ini kita mengatakan mereka-mereka yang keturunan daripada Banu Hashim dengan Banu Muttalib. Mereka dikenali sebagai Ahlul Bait. Banu Hashim ini dengan Banu Muttalib. Dua kabilah. Jadi sesiapa yang keturunannya kembali ini kepada dua kabilah ini, maka dia tidak boleh menerima duit zakat. Nah, boleh kita baca daripada sini? Dari nas paragraf ke surat 39. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pezakat memberikan zakatnya sekalipun fitrah pada orang kafir atau sekalipun adu yang bukan mufatab, atau kepada Bani Hashim atau Bani Muttalib, budak milik Bani tersebut, maka pemberian di sini tidak sah sebagai zakat. Kerana syarat penerimaan zakat hendaklah Islam, merdeka, serta bukan dari Bani Hashim atau Bani Muttalib, sekalipun Bani tersebut terputus dari mendapat bahagian 400 ghanimah. Hal itu berdasarkan hadis, sesungguhnya zakat-zakat ini hanyalah merupakan manusia, tidak halal diterima oleh Muhammad dan keluarganya. Di sini penulis membicarakan tentang syarat yang dibagi menerima zakat. Jadi pertama sekali adalah Islam. Tidak dibolehkan kita memberikan duit zakat kepada orang yang bukan Islam. Yang kedua adalah merdeka, seperti mana kita mengatakan, tamamul hurriyah. Ketiga, beliau mengatakan bukan yang ini seorang Hashimi atau Muttalibi. Maksudnya bukan seorang daripada Banu Hashim dengan Banu Muttalib. Apa sebabnya? Dia menerangkan sebabnya. Sebabnya sudah tidak, dia mengatakan walaupun sudah tidak ada khumus bagi mereka. Apakah yang ini yang dimasukkan dengan khumus? Yang ini, kita ni, kalau berlaku yang ini peperangan, berlaku yang ini jihad yang ini fi sabilillah, dan orang Islam menang yang ini peperangan, harta peperangan itu diberikan kepada 5 bahagian. 1/5 daripada bahagian itu diberikan kepada ahli keluarga Nabi SAW. Ini kita panggil khumus. Yang ini dalam bahasa khumus ini maksudnya 1/5. Boleh faham insyaAllah? Khumus ini maksudnya 1/5. Begitu juga yang ini dengan al-fai'. Al-fai' ini maksudnya dialah harta yang didapati oleh orang Islam tanpa peperangan. Jadi ada perbezaan di antara ghanimah dengan fai'. Ghanimah maksudnya harta peperangan yang didapati apabila berlakunya peperangan. Manakala fai' adalah harta yang didapati tanpa peperangan. Yang ini maksudnya
orang Islam ini pergi medan peperangan, orang kafir larikan diri. Maka mereka dapat ini harta. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil al-fai. Ini dipanggil al-fai. Maka ahli keluarga Nabi SAW mendapatkan khumus. 1/5 yang ini daripada bahagian harta peperangan ini. Maka ulama kita mengatakan daripada maksud ahli keluarga Nabi SAW tidak diberikan zakat sebab mereka ada bahagian daripada khumus. Baik, sekarang ini masalahnya adalah zaman sekarang sudah tidak ada khumus. Zaman sekarang ini tidak ada khumus. Kalau ada khumus pun ia tidak akan diberikan kepada yang sepatutnya diberikan. Sebab hari ini umat Islam ini berkocak-kacir kan. Bukan seperti zaman dahulu. Zaman dahulu ini kita ada khilafah dan kita ada ulama dan ada hukum mahkam, ada baitul mal. Walaupun tak 100% ada keadilan, akan tetapi hukum mahkam tu ada di situ. Jadi saya masih ingat ini guru saya mengatakan 200 tahun di Yaman, di Hadramaut. Khumus ini sampai di Hadramaut 200 tahun yang lalu. Selepas itu tidak ada sampai hari ini. Akhir sekali ini sampai ini khumus ini kepada mereka 200 tahun ini yang lalu, cuba bayangkan. Jadi ala kulli hal, ini tidak akan kembali pada zaman sekarang melainkan setelah datangnya Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Sebab kita ada hadis berkenaan dengan Nabi Isa AS, dia akan kembalikan khumus. Jadi ini hukum mahkam, ini semua ini akan kembali nanti pada akhir zaman. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, penulis menukilkan hadis Nabi SAW. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Dalam riwayat ini sahih Muslim. Nabi mengatakan, inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas. Saya rasa minggu lepas juga saya ada membicarakan hadis ini. Nabi mengatakan sesungguhnya zakat ini adalah awsakhun nas. Apa maksud ini awsakhun nas? Yani dia adalah duit kotor daripada manusia. Apa maksudnya duit kotor? Sekarang ini misalnya begini ya. Misalnya saya ini ada $10,000. $10,000. Saya mengeluarkan zakat 2.5%. Apabila saya mengeluarkan mengeluarkan zakat ini dia mensucikan harta. Mengeluarkan zakat ini dia adalah mensucikan harta. Bagaimana dia mensucikan harta? Sebab harta ini kadang-kala ataupun biar besar kemungkinan ada duit kita yang ada syubhah. Ada duit yang kita simpan dia adalah daripada muamalat yang haram. Ada duit yang kita simpan ada mengait dengan riba. Ada duit yang kita simpan mungkin kita menzalimi orang ataupun berlaku penipuan. Dan kita tak ambil duit ini. Kita tak ambil harta orang ini sebagai misal. Jadi kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang tak sengaja terambil orang punya harta tanpa kita mengetahui. Jadi bagaimana kita nak membersihkan harta kita? Maka Islam mewajibkan zakat. Islam mewajibkan zakat, kebaikan bagi kita. Sebab dengan kita mengeluarkan zakat, ia menjadi sebab Allah mengampunkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati harta dan mensucikannya. Jadi bila kita mengeluarkan zakat, apa yang kita keluar ini ibarat ausakh. Ini seperti mana Nabi SAW mengatakan. Dia ibarat duit kotor daripada duit kita. Sebab bila kita mengeluarkannya, kita mengeluarkan kekotoran yang daripada wang kita. Seolah-olah kita membersihkan wang kita. Ini ada apa kita mengatakan metaphorical meaning sikit ya. Seolah-olah yang ini kita membersihkan kita punya wang dengan kita mengeluarkan kekotorannya. Macam ibarat bila kita bersihkan rumah misalnya. Bila kita bersihkan rumah, air kotor itu kita keluarkan kan? Boleh faham insyaAllah? Bila kita bersihkan rumah, lepas itu kita akan apa? Kita akan mengeluarkan dia punya kekotoran daripada rumah. Kita akan sapu dan kita akan mop, kita akan jadi kekotoran ini dalam bahasa Arab kita panggil ausakh. Ini adalah seperti mana Nabi SAW menifatkan apabila seorang itu mengeluarkan zakat. Jadi bila kita mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan kekotoran daripada duit kita. Maka beliau mengatakan fa innaha la tahillu li Muhammadin wa li alihi. Maka dengan itu zakat tidak dihalalkan bagi ahli keluarga Nabi SAW. Sebab dia adalah ibarat kekotoran daripada wang manusia. Maka disebabkan ini Islam tidak membolehkan kita memberikan duit zakat kepada mereka. Akan tetapi masalah ini kita ada masalah khilaf. Ini adalah daripada perkara yang khilaf di antara ulama pada hari ini. Sebahagian dari ulama mereka mengatakan boleh kita memberikan kepada ahli keluarga Nabi SAW. Pertama sekali kenapa boleh? Sebab illahnya tidak wujud. Illah.
Ilahnya adanya khumus. Mereka mengatakan disebabkan adanya khumus, itu sebab kita tidak boleh memberikan kepada ahli keluarga Nabi SAW. Jadi kalau tidak ada khumus, kita boleh memberikan kepada mereka. Dari sebahagian yang ulama mengatakan itu sebabnya. Tapi kalau ada khumus, tak boleh. Kita ada ittifaq. Yani kalau sekiranya mereka diberikan khumus, khalas, kita mengatakan sudah tidak boleh kita memberikan duit zakat kepada mereka. Tapi kalau tidak ada, boleh kita memberikan. Ini adalah sebahagian dari ulama. Tetapi di sini penulis membicarakan sekali lagi, dia adalah pendapat mu'tamad dalam madhab. Kitab ini Fathul Mu'in dan kitab-kitab ini fiqh yang mu'tabarah, mereka membicarakan tentang pendapat mu'tamad walaupun masalah ini apa yang saya mengatakan ada khilaf. Masalah ini ada khilaf. Maka kalau sekiranya yakni misalan kita ada orang fakir dan dia daripada Ahlul Bait, tapi dia fakir dan dia desperate. Kita ni pula kita ada duit zakat. Maka tidak ada masalah yakni dengan kita mengamalkan pendapat yang membolehkan. Tetapi sekali lagi kalau kita dapat elakkan, lebih afdal kita elakkan. Kalau kita dapat memberikan daripada duit sedekah, kita memberikan daripada duit sedekah dan bukan daripada zakat. Baik. Begitu juga penulis mengatakan qala syekhuna wa kaz-zakati kullu wajibin kan nadhri wal kafarah. Begitu juga tidak dibolehkan kita memberikan duit kafarah. Kafarah ini adalah wajib. Yani misalnya satu orang yang dia sumpah, selepas itu dia membatalkan sumpahnya, maka wajib dibayar sumpah yang ini kafarah. Taib, dia tidak boleh memberikan kepada ahli keluarga Nabi SAW. Tamam? Dia tidak boleh memberikan kepada Hashimi wala Muttalibi. Begitu juga kalau sekiranya dia bernazar. Dia mengatakan, kalau sekiranya saya pas ini exam saya bernazar untuk memberikan. Saya bernazar ini untuk memberikan kepada orang yang fakir sekian-sekian wang. Maka tidak boleh diberikan kepada ahli keluarga Nabi SAW. Sebab ini adalah duit nazar dan dia adalah wajib. Maka tidak boleh diberikan. Tetapi sedekah ini tidak ada masalah. Dia boleh memberikan sedekah. Sebab penulis mengatakan bi khilafi tatawwu' wal hadiyah. Khilaf ini tatawwu' dan hadiyah. Sekarang kita lihat di sini kita ada dua istilah, tatawwu' dan hadiyah. Apa beza di antara ini, saya nak tanya antum ya. Sebab saya sekarang baca dengan Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl. Ini diterima sekarang Fathul Mu'in. Jadi bila kita baca dengan dia tanya kita soalan ni. Saya tanya antum juga soalan ini. Apa beza di antara sedekah dengan hadiah? Apa yang ni beza yang ni dengan sedekah, yang ni dengan hadiah? Jadi di sini penulis ini beliau mengatakan tidak dibolehkan kita memberikan duit zakat, duit nazar, duit kafarah kepada Ahlul Bait. Tidak sah. Jadi bukan saja duit zakat, duit nazar pun tak boleh. Boleh faham insya-Allah? Sebab ini semua adalah duit wajib. Wajib untuk kita mengeluarkan. Tidak boleh kita berikan kepada mereka. Tetapi beza dengan apa? Beza dengan sedekah. Sekarang ini kita lihat satu orang ini sayyid, miskin. Seorang ini sayyid, miskin. Jadi kita memberikan sedekah. Boleh ke tidak boleh? Kalau sedekah yang ini boleh. Adakah dibolehkan kita memberikan kepadanya hadiah? Boleh. Cuma apa beza di antara sedekah dengan hadiah? Dia sebenarnya tidak ada beza di antara sedekah dengan hadiah. Cuma bezanya adalah bezanya bila kita mengatakan memberikan hadiah, bila kita memberikan hadiah, dia adalah berdasarkan dengan penghormatan. Tetapi bila kita memberikan sedekah, dia berdasarkan dengan keperluan. Itu saja bezanya. Beza di antara hadiah dengan sedekah. Sedekah ini dia berdasarkan kepada keperluan, manakala hadiah berdasarkan kepada apa? Kepada penghormatan. Jadi kalau kita memberikan kepada seorang kaya, misal kawan kita kaya, tapi kita berikan hadiah, tidak ada masalah, disunatkan.
Kalau sekiranya dia menjalinkan silaturahim. Adakah maksudnya saya memberikan kepadanya hadiah, dia memerlukan hadiah saya? Tidak. Ini adalah sebagai tanda penghormatan saya kepadanya. Tamam? Tapi beza kalau saya memberikan kepada orang miskin yang memerlukan. Maka ini adalah wang berasaskan dengan keperluan. Maka ini dinamakan apa? Dinamakan sedekah. Jadi beza di antara sedekah dengan hadiah. Nah, teruskan. Kita baca lagi. Kita berkata, dihukumi sebagai iaitu segala kewajipan harta, misalnya nazar atau kafarah. Lain halnya dengan pemberian sukarela, tertawa atau hadiah. Atau belum sah sebagai zakat bila diberikan kepada orang kaya, iaitu menurut pendapat yang lebih sahih adalah orang yang telah mempunyai air cukup seumur wajarnya. Ada pendapat mengatakan bahawa orang kaya iaitu orang yang mempunyai biaya secukup hidup 1 tahun atau telah mempunyai pekerjaan halal yang patut bagi dirinya. Atau belum sah sebagai zakat bila diberikan kepada orang yang telah dicukupi nafkahnya oleh kerabat baik, orang tua atau keturunan atau senior. Lain halnya dengan nafkah orang lain secara sukarela. Maka semua permasalahan di atas dianggap belum cukup sebagai zakat dan kewajipannya dianggap belum dipenuhi jika yang memberikan itu pemiliknya sendiri, sekalipun kerana mengira bahawa mereka itu berhak menerimanya. Kemudian, jika yang memberikannya itu imam atas perkiraannya bahawa mereka berhak menerimanya, maka pemilik iaitu pezakat telah bebas tanggungan dan imam pun tidak menanggung perkara kekeliruan tersebut. Tapi pemberian salah alamat itu ia tarik kembali lalu diberikan kepada yang memang berhak menerimanya. Adapun orang yang belum mencukupi dengan nafkah wajib baginya, baik dari suami atau kerabat, maka diperbolehkan menerima zakat dari pemberi nafkahnya sendiri atau orang lain, sehingga atas nama orang fakir. Sedang orang yang telah dicukupi nafkahnya diperbolehkan menerima zakat selain atas nama fakir miskin, jika memang ada atas nama lain hingga zakat dari orang yang menanggung nafkah dirinya. Okey, tamam. Sunah sang isteri memberikan zakatnya kepada suami. Ini adalah berkenaan dengan orang yang ghani. Jadi penulis masih membicarakan tentang tidak dibolehkan kita memberikan zakat kepada orang kaya, al-ghani. Maka beliau mendatangkan ta'rif ataupun siapa yang dimaksudkan dengan ghani di sini. Siapa yang dimaksudkan dengan al-ghani. Jadi kita ada khilaf juga berkenaan dengan siapa yang dimaksudkan dengan kaya, yakni kaya yang tak boleh terima zakat. Maka pertama sekali beliau mengatakan wa huwa man lahu kifayatul umril ghalib 'alal asah. Yakni mengikut kepada pendapat yang muktamad yang dipilih, orang kaya ini maksudnya dia ada harta sampai umur ghalib. Dia ada harta sampai umur ghalib. Dan umur ghalib ini berapa tahun kita mengatakan? Berapa tahun ini umur ghalib? Dia adalah 63 tahun. 63 tahun. Taib, sekarang ini misalan satu orang dia 50 tahun. Dia 50 tahun. Kalau sekiranya dia ada wang yang dapat membiayainya sampai umur 63 tahun, ini kita mengatakan ghani. Ini kita mengatakan ghani. Yang ni, kalau kita nak bikin calculation, kita tanya pertama sekali 1 bulan berapa dia perlukan. Yang ni misalan dia memerlukan misalan yang ni 1 bulan $1,000. Yang ni untuk meneruskan kehidupannya. Jadi kita lihat berapa tahun ada? 13 tahun. Sebab sekarang kalau umurnya 50 tahun, umur ghalib adalah 63 tahun. Jadi 63 tahun kita tolak 50 tahun dan 13 tahun. 13 tahun, setiap bulan dia $1,000. Jadi daripada situ kita dapat tahu berapa banyak yang diperlukan. Kalau 1 tahun ini 12,000, maka kita kali berapa? 13. Kita kali yang ini 13. Itu adalah kita mengatakan kalau seorang itu mempunyai wang ini seperti itu,
maka dia adalah kaya. Ini adalah pendapat ini yang pertama. Yang mengikut kepada pendapat penulis mengatakan al-asah. Al-asah, apa maksud al-asah? Kita merajaah sikit ya. Bila kita baca kitab-kitab mazhab Syafi'i, penulis mengatakan mengikut kepada pendapat al-asah. Maksudnya kita ada khilaf di antara siapa? Di antara ashabu Syafi'i. Ashabu Syafi'i. Yani siapakah ashabu Syafi'i? Ashabu Syafi'i adalah mereka-mereka yang datang selepas wafatnya Imam Syafi'i. Yani maksudnya mereka mengambil mazhab Syafi'i daripada orang selepas Syafi'i. Ini kita panggil yani ashab Syafi'i. Yani ulama, para ulama. Orang di sini bukan maksud orang awam ya. Yani maksudnya yani ulama yang datang selepas wafatnya Imam Syafi'i, yang mempelajari mazhab Syafi'i daripada selain dari Imam Syafi'i. Ini kita panggil ulama di kalangan ashab. Jadi ada khilaf di antara mereka. Ada khilaf di antara mereka. Maka ditarjihkan pendapat yang dipilih. Ini kita panggil al-asah. Boleh insya-Allah. Jadi apabila kita ada khilaf di antara ashab Syafi'i, maka datang Imam Nawawi dan Imam Nawawi melakukan tarjih. Imam Nawawi mengatakan alal asah. Maka kita mengatakan ini adalah pendapat al-asah dan ini adalah pendapat mu'tamad dalam mazhab. Biasanya kita mengatakan pendapat asah adalah pendapat yang mu'tamad. Yang kedua, penulis mengatakan waqila. Bila kita ada qila, maksudnya pendapat yang lemah. Sebab qila ini dia adalah tamrid. Dalam bahasa Arab kita panggil tamrid. Tamrid ini maksudnya dikatakan. Kalau kita dalam bahasa Melayu kita mengatakan dikatakan. Ini maksudnya dikatakan. Ya. Dia bukan pendapat yang kuat. Dikatakan. Sebagian dari ulama mengatakan sedemikian. Man lahu kifayatu sanah. Ada pendapat mengatakan tak semestinya umul ghalib. Jadi kalau tak umul ghalib ini berapa lama? Dia mengatakan sanah. Jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan satu orang itu memerlukan $1,000 misalan satu bulan. Jadi kalau satu tahun $12,000. Jadi kalau dia ada $12,000 maksudnya dia kaya. Ghani. Maka tidak boleh dia terima zakat. Tidak dibolehkan baginya untuk dia menerima zakat sebab ini dia ada wang. Walaupun dia tidak bekerja. Boleh faham insya-Allah? Baik, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, awil kasbul halalu la'iq. Jadi yang pertama kita mengatakan sama ada seorang itu ada wang umul ghalib ataupun dia tidak ada wang sampai umul ghalib tapi dia ada pekerjaan. Kita biasa di Singapura semua termasuk kat sini. Hampir semua. Apa maksudnya? Yang ini sekarang saya menanyakan soalan, berapa ramai di antara kita, kalau saya menanyakan soalan, berapa ramai daripada kita ada wang sampai umul ghalib? Biasanya tak ramai kan? Ada orang kaya adalah. Kalau satu orang itu milioner, masya-Allah. Kalau dia umur misalnya 40 tahun, 23 tahun ini misalnya, kalau kita ambil 1,000 bagi tiap-tiap bulan. Jadi kalau satu tahun 12,000, kalau 12,000 kita kali 25, itu adalah wang yang mana kita mengatakan seorang itu kaya mengikut kepada pendapat yang sah. Hatta kita mengatakan kalau dia tidak bekerja sekalipun, dia sudah menjadi kaya. Sama ada kita mengatakan seorang itu mempunyai wang sedemikian ataupun dia ada pekerjaan. Dia ada pekerjaan yang la'iq baginya. La'iq yang di sini maksudnya yang sesuai baginya. Apa maksudnya? Sekarang yang ini misalan satu orang dia tidak ada wang dalam bank. Akan tetapi dia bekerja. Tiap-tiap bulan gajinya mencukupinya dan lebih. Khalas, kita mengatakan dia tidak boleh terima zakat. Jadi di sini jangan kita salah faham. Ada orang mungkin salah faham. Dia mengatakan, saya kalau umul ghalib, maksudnya saya bukan ghani. Jadi saya boleh terima zakat. Walaupun ini saya ada 20,000 dalam bank. Dan saya bekerja. Tak, bukan maksudnya begitu. Yani, kalau sekiranya dia bekerja dan dia ada wang. Dan dia boleh bekerja. Jangan kita lupa juga ada syarat yang berkenaan dengan kasub. Dia adalah kasub. Istilah kasub. Dia boleh yang ini bekerja. Tidak dibolehkan baginya untuk dia menerima zakat.
kalau sekiranya ada pekerjaan yang dibaginya untuk dia bekerja dan mencari nafkah. Taib. Jadi penulis mengatakan awil kasbul halalu la'iq. Jadi ada dua syarat. Ada pekerjaan yang halal dan ada pekerjaan yang sesuai. Kadang-kala ada pekerjaan yang halal tapi tak sesuai baginya. Satu orang yang misalan dia cari pekerjaan, tidak ada pekerjaan kecuali melainkan menjadi apa? Tukang sapu sampah. Ini kita mengatakan pekerjaan yang halal tapi tidak sesuai baginya. Pekerjaan yang halal akan tetapi yang ini tidak sesuai, baginya. Maka ini kita mengatakan boleh dia menerima zakat kalau sekiranya dia tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai baginya. Jadi ada beza di antara halal dengan la'iq. La'iq ini maksudnya pekerjaan yang sesuai. Manakala halal maksudnya bukan maksiat. Kadang-kala ada pekerjaan tapi pekerjaan maksiat. Maka tidak wajib baginya untuk dia bekerja. Yang ni misalan orang mengatakan semua pekerjaan tak ada. Tapi awak kalau jadi bartender, kalau jadi bartender ini boleh. Di sini kita mengatakan tidak wajib baginya sebab ini adalah maksiat. Kita boleh memberikan dia duit zakat. Jadi ini adalah perkara yang pertama. Dia adalah ghani. Yang kedua penulis mengatakan au makfiin binafaqati karim. Ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Saya rasa ramai orang yang ni keliru yang ni tentang masalah ini. Sebab ramai orang menanyakan tentang masalah ini. Satu orang yang ni misalan dia tidak bekerja. Akan tetapi saudaranya memberikan nafkah kepadanya. Misalnya ni seorang ibu. Seorang ibu ataupun bapa yang sudah pencen, duduk di rumah, tidak bekerja. Siapa yang membiayainya? Anaknya yang sudah bekerja. Maka anaknya bekerja dan anaknya membiayai ibu dan bapanya. Adakah kita mengatakan ibu dan bapanya boleh menerima zakat? Ini soalannya. Boleh faham insya-Allah? Yang ni kalau sekiranya seseorang itu dia dibiayai di rumahnya. Kalau sekiranya dia dibiayai, tidak dibolehkan kita memberikan zakat kepadanya. Apa sebabnya? Sebab dia mengambil hukum ghani. Tidak dibolehkan dia mengatakan misalan saya ini tidak bekerja, saya sudah tua misalan, saya boleh terima zakat. Sedangkan anak dia memberi nafkah kepadanya tiap-tiap bulan. Sama juga dengan seorang isteri. Seorang isteri mengatakan saya tidak bekerja, saya di rumah, saya suri rumah dan sebagainya. Saya boleh terima zakat. Tidak. Kalau sekiranya suaminya memberikan nafkah kepadanya, maka dia tidak boleh menerima. Dia tidak boleh menerima zakat. Maka dalam segi kemiskinan, mungkin dia tidak ada wang. Akan tetapi dia dibiayai. Ini bezanya. Ini yang penulis ini mengatakan au mukaffin binafaqati qarib. Ada saudaranya yang memberikan nafkah kepadanya. Min aslin aw far'in aw zauj. Sama ada kita mengatakan asal, ibu dan bapa. Seperti anak-anak misalnya. Anak-anak misalnya belajar di sekolah. Mereka tidak bekerja. Tidak ada wang. Tapi siapa yang membiayai mereka? Ibu bapa. Ini kita mengatakan usul. Daripada usul kepada furu'. Kadang-kala ibu bapa yang tidak bekerja. Ibu bapa sudah tua, sudah pencen. Siapa yang membiayai mereka? Anak-anak. Ini adalah daripada furu', ini kepada usul. Ini yang penulis mengatakan. Min aslin aw far'in. Sama ada nafkah ini diberikan daripada usul ataupun daripada furu'. Aw zauj. Ataupun daripada suami. Yakni suami memberikan nafkah. Maka isteri tidak boleh terima duit zakat. Kalau suami memberikan nafkah yang ini kepadanya. Bi khilafil mukaffi binafaqati mutabarri'in. Ini kita nak pay attention sikit ya. Sekarang yang penulis mengatakan. Kalau sekiranya nafkahnya diberikan berdasarkan dengan kewajipan, kita tidak boleh memberikan kepadanya duit zakat. Akan tetapi kalau sekiranya nafkah diberikan kepadanya berdasarkan dengan ihsan, maka kita boleh memberikan zakat yang ini kepadanya. Sekarang yang ini apa maksudnya? Maksudnya begini ya, misalnya begini. Misalnya satu orang ini dia dah tua. Dia tinggal seorang diri di rumahnya. Dia tidak bekerja. Datang yang ni jiran yang mengatakan, insya-Allah tiap-tiap bulan saya akan memberikan sekian-sekian wang. Sekarang kita menanyakan soalan, adakah ini satu kewajipan bagi jiran untuk memberikan kepada jirannya? Dia bukan yang ini kewajipan nafkah. Tamam? Tetapi ini adalah keihsanan. Yang ni jiran ni kesian tengok orang ini. Jadi dia mengatakan insya-Allah ini tiap-tiap bulan saya akan
saya akan memberikan. Selagi mana duit itu wujud tiap-tiap bulan, maka kita tidak memberikan zakat kepadanya. Akan tetapi kalau sekiranya pada mana-mana bulan duit itu tidak diberikan, boleh dia menerima zakat. Sebab ini adalah nafkah berdasar dengan keihsanan dan bukan nafkah berdasarkan dengan kewajipan. Maka di sini penulis ini membezakan di antara nafkah yang diberikan berdasarkan kewajipan dengan nafkah yang diberikan berdasarkan keihsanan. Apa maksudnya nafkah yang diberikan berdasarkan kewajipan? Seperti apa? Seperti nafkah anak kepada bapa, nafkah bapa kepada anak, nafkah suami kepada isteri. Ini nafkah wajib ke tidak wajib? Wajib. Tamam? Kalau sekiranya nafkah berdasarkan kewajipan, khalas kita mengatakan orang itu tidak boleh terima duit zakat. Tapi kalau sekiranya nafkah diberikan berdasarkan dengan keihsanan, maka ini adalah perkara kadang-kala ada, kadang-kala tak ada. Kalau dia berdasarkan keihsanan, dia bukan berdasarkan kewajipan. Kalau jirannya yang misalnya nak berikan, dia berikan. Tak nak berikan, tak nak berikan. Betul ke tidak? Mungkin ada bulan dia berikan, ada bulan tak berikan. Jadi orang ini tetap dalam asnaf fakir ataupun miskin. Tapi kalau sekiranya dia ada wang, maka kita mengatakan dia tidak terima ini duit zakat. Tapi kalau sekiranya dia kekurangan, maka dia diberikan daripada duit zakat. Maka beliau mengatakan lam yujzi dzalika 'aniz zakat. Jadi tidak sah kita memberikan kepada orang yang sudah dibiayai. Wala tata'adda bidzalika in kana dafi' al-malik wa in dhanna istihqaqahum. Kadang-kala ada orang ini dia tidak tahu. Dia berikan duit zakat. Selepas itu ternyata yang orang yang dia berikan duit zakat itu sebenarnya tak boleh terima yang ini duit zakat. Tidak sah zakat. Zakatnya tidak sah. Summa in kana dafi'u bi dhannil istiqaqil imam bari al-malik. Di sini penulis membezakan di antara kita mengeluarkan zakat dan kita memberikan kepada imam. Jadi misal yang pertama adalah saya lihat ada orang ini nampak macam miskin. Saya berikan kepada dia duit zakat. Selepas itu ternyata dia bukan miskin. Khalas, kita mengatakan tak sah ini duit zakat ini. Perkara yang kedua adalah saya berikan kepada imam. Imam, sekali lagi imam ini masukkan di sini bukan imam masjid ya. Imam yang di sini adalah yakni pemerintah. Yakni saya memberikan duit zakat kepada pemerintah supaya diberikan kepada fakir dan miskin. Jadi sekarang tanggungjawab untuk mengagihkan duit zakat kena kepada siapa? Kena kepada imam. Jadi bila saya memberikan duit zakat ini kepada imam, maka sah yakni duit zakat saya. Walaupun yakni selepas itu imam salah beri. Imam ini beri kepada satu orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima duit zakat. Sekarang bagi saya yang mengeluarkan duit zakat, sah ke tidak zakat saya? Sekarang saya mengatakan saya sudah mengeluarkan zakat. Saya memberikan kepada imam, khalas, imam tanggung. Imam tanggung. Itu sebab orang suka beri zakat ini kepada orang lain supaya dia lepas daripada tanggungjawab. Ada orang ini dia nak senang kan? Dia mengatakan saya kalau berikan zakat nanti leceh. Nanti saya sangka orang ini boleh terima zakat atau tak boleh terima zakat. Nanti masalah. Lebih baik ini saya berikan kepada satu orang. Saya niat ini zakat berikan kepada dia. Alhamdulillah ini zakat saya. Zakat saya sah. Kalau sekiranya dia melakukan kesilapan maka di antara dia dengan Allah. Saya orang ini saya fikir yang ini begitu. Maka di sini penulis ini membicarakan beza di antara dua hukum. Memberikan duit zakat dengan sendiri, memberikan kepada imam. Maka imam menanggung. Imam ini menanggungnya. Tapi kalau sekiranya imam itu dapat tahu yang duit yang dia memberikan kepada orang itu sebenarnya orang itu tidak berhak menerimanya, maka la yadmanul imam bal yastaridul madfu'. Apa jadi? Adakah imam bayar ganti rugi? Ataupun wajib bagi imam untuk memerintahkan orang yang tadi yang menerima duit zakat untuk kembalikan zakat? Maka di sini penulis mengatakan wajib imam mengembalikan duit itu daripada orang tadi. Yang ini bukan maksudnya imam melepaskannya, selepas itu imam bayar daripada duitnya sendiri. Maka orang yang menerima tadi wajib mengembalikan duit itu. Misalnya adalah begini. Sekarang ini misalan,
kita berikan duit zakat ini kepada imam. Imam memberikan kepada fulan bin fulan. Miskin. Selepas itu dapat tahu yang dia bukan miskin. Dia kaya sebenarnya. Maka imam memerintahkannya untuk mengembalikan duit tersebut. Jadi imam tidak bayar ganti rugi. Tapi imam memerintahkan dia untuk dia mengembalikan. Sebab di sini ternyata orang itu tidak boleh menerima duit zakat. Ya, di sini penulis ini mengatakan imam yang mengambil duit tersebut dan imam mengagihkan kepada orang yang boleh menerima zakat. Imam mengagihkan bagi orang yang menerima duit zakat. Jadi dia mengatakan wa mastaraddahu sarafahu lil mustahiqin. Jadi imam mengembalikan kepada mustahiqin. yakni orang yang boleh menerima duit zakat. Amma man lam yaktafi bin nafaqatil wajibati lahu min zawjin aw qaribin fayu'tihi al-munfiqu wa ghayruhu hatta bil faqri. Seterusnya penulis mengatakan kalau sekiranya seseorang itu yang diberikan duit nafkah tapi tak cukup, maka dia tetap dalam kemiskinan. Khalas, kita boleh memberikan duit zakat kepadanya. Yakni misalan suami tak cukup memberikan nafkah kepada isteri. Adakah dibolehkan kita memberikan duit zakat kepada isterinya? Boleh. Kita memberikan. Sebab di sini kita mengatakan dia dalam asnaf ini kemiskinan. Kemiskinan. Begitu juga ini dengan seorang bapa yang sudah tua misalan. Dia mendapatkan nafkah, duit nafkah daripada anaknya, akan tapi tak cukup. Maka kita memberikan supaya mencukupnya daripada duit zakat. Wa yajuzu lil mukaffi biha al-akhdhu bi ghairi al-maskanati wal faqri in wujida fihi hatta mimman talzamuhu nafaqatuhu. Jadi sekarang ini penulis ini beliau mengatakan kalau sekiranya seseorang itu, sebelum ini saya masuk ini di sini saya nak tanya, semua boleh faham insya-Allah? Ada siapa ada soalan? Sebelum saya teruskan. Semua boleh faham insya-Allah. Sekarang yang penulis ini dia sedang membicarakan tentang apa? Yakni dia tengah membicarakan tentang orang yang memberikan nafkah. Kalau sekiranya seseorang itu dia miskin akan tetapi dia dibiayai, tidak dibolehkan kita memberikan zakat ini kepadanya walaupun yakni dia apa? Walaupun dia miskin. Melainkan kalau sekiranya duit yang diberikan kepadanya tidak mencukupinya. Khalas. Kalau tidak mencukupinya, kita boleh memberikan duit zakat kepadanya. Maka ini tidak ada masalah. Yani kita berhenti di sini. Dan insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan membicarakan yang seterusnya. Jadi kalau sekiranya siapa ada soalan boleh tanya insya-Allah. Tadi dia punya internet okey ya? Boleh dengar Awal-awal aja dari Ustaz. Ya ke? Awal-awal aja sikit. Apa ni lagi yang awal-awal tadi? Yang tadi semua boleh dengar sebelum ni? Alhamdulillah. Okey. Boleh. Okey. Jadi saya berikan khulasa supaya antum faham senang. Mungkin saya berikan khulasa apa yang kita telah mempelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita mempelajari tentang golongan yang kita tidak boleh memberikan duit zakat. Tak boleh beri duit zakat. Pertama sekali penulis mengatakan kafir. Orang yang bukan Islam. Yang kedua adalah siapa? Hamba. Yang ketiga Ahlul Bait. Daripada Banu Hashim dengan Banu Muttalib. Di sini seperti mana saya mengatakan minggu lepas, Ahlul Bait bukan maksudnya keturunan Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain sahaja. Bahkan Ahlul Bait dari Banu Hashim dengan Banu Muttalib. Kita harus faham Banu Hashim, Banu Muttalib kabilah besar. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain hanya sebahagian daripada Ahlul Bait. Tamam? Jadi ini adalah perkara yang kita mengatakan. Dan kita ada khilaf di antara para ulama. Adakah dibolehkan zaman sekarang kita berikan kepada mereka ataupun tidak, disebabkan tidak ada khumus. Khumus harta peperangan sudah tidak ada hari ini. Kalau ada pun tidak diberikan kepada mereka. Ada sebagian ulama mengatakan boleh kita memberikan sebab mereka menjadikan khumus illah.
yakni disebabkan tidak ada khumus, boleh kita berikan kepada mereka. Tapi pendapat yang muktamad seperti mana kita mengatakan dalam mazhab, tidak diberikan kepada mereka. Selepas itu penulis membicarakan juga tentang nazar dengan kafara. Duit nazar dengan kafara sama hukum dengan duit zakat. Tidak diberikan kepada Banu Hashim dengan Banu Muttalib. Dan selepas itu penulis mengatakan tidak dibolehkan kita memberikan duit zakat kepada ghani. Dia mensyarahkan tentang siapakah ghani. Jadi ghani seperti mana kita mengatakan orang yang ada wang sampai umur ghalib, yakni umur 63 tahun. Yakni maksudnya kalau dia ada wang simpanan sampai umur 63 tahun, maka ini adalah ghani. Ini adalah pendapat muktamad dalam mazhab. Ghani maksudnya orang yang ada wang yang boleh membiayainya sampai umur 63 tahun. Kebiasaannya kita di Singapura, yakni susah, yakni kita nak mencari orang seperti ini, melainkan kalau orang ini betul-betul ini kaya dan sebagainya. Ataupun kita mengatakan dia ada pekerjaan. Dia tidak ada wang simpanan tapi dia ada pekerjaan. Ada orang yang ni misalan dia tidak ada wang simpanan tapi gajinya 10,000. Tiap-tiap bulan dia habiskan duit. Taib, adakah ini ghani? Naam, ini ghani. Yani dia walaupun dia tidak ada duit, dia mengatakan saya tidak ada simpanan. Dia boros ini misalan. Dia tiap-tiap kali ini dapat duit dia belanja. Tiap kali dapat duit belanja. Dan duitnya boleh membiayainya. Dia ada duit yani untuk keperluannya dan lebih. Ini kita mengatakan tak boleh kita memberikan duit zakat. Perkara yang ketiga penulis mengatakan ataupun satu orang dibiayai. Yani maksudnya dia tidak ada duit sama sekali. Dia tidak ada duit, dia tidak ada pekerjaan. Akan tetapi abangnya memberikan nafkah kepadanya. Misalnya yakni dia bedridden. Dia tidak boleh bekerja dan dia ada sakit, buta misalnya. Tapi siapa membiayai ini? Abangnya. Baik, tiap-tiap bulan abangnya bayar duit nafkah baginya. Kalau sekiranya ia mencukupinya, tidak boleh kita memberikan duit zakat kepadanya. Melainkan kalau ia tidak mencukupi. Ini yang penulis mengatakan. Kalau ia tidak mencukupi. Misalan, dia memerlukan misalan $2,000. Tapi abangnya mengatakan, aku hanya boleh memberikan kepada engkau 1,500. Aku hanya boleh memberikan 1,500. Maka sekarang kita boleh memberikan kepadanya duit zakat. Tidak ada masalah. Sebab ini ia mencukupi. Sekarang bagaimana? Dah okey ya? Tadi dia stuck sikit Ustaz. Okey. Sebelum Ustaz bicara tentang apa ni, orang tu yang memerlukan $2,000 tetapi dia dapat 1,500. Semua kita tak dengar. Dia sekarang dia orang buta misalan. Dia memerlukan $2,000 tapi dia hanya dapat 1,500. Jadi tak cukup kan? Maka kita boleh memberikan kepada duit zakat walaupun dia dibiayai. Ini yang akhir sekali penulis mengatakan. Ala kulli hal, nanti insya-Allah recording semua ada dekat speaker. Antum kalau boleh balik kepada speaker ya. Semua nanti ana akan upload. Minggu lepas pun ana dah upload. Cuma ana tak post saya dalam WhatsApp group. Kalau siapa-siapa kalau tengok dah upload, bolehlah post kat WhatsApp group supaya yang lain juga boleh dengar insya-Allah. Jadi ini yang kita mempelajari ni pada hari ini insya-Allah. Jadi kita berhenti di sini ya. Dengan doa. Kalau sekiranya tidak ada soalan. Boleh kita baca doa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa fi'alna alladhi anfa'na wa fa'alna wa fa'alna wa barakatna Rabbi waffiqna wa bima ta'tadi wa fi'lan warzuqna kullana halalan da'iman wa ija'alna lama nahsa bikhairi wa nuqfa bil syarr ربنا ربنا وأصلح لنا كل شؤون واغفر بالله منك العيون رب أنت ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أرحم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح النور اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن تسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق فأمره آثار وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لا أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلاف وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي
فضلا جودا منا بالحساب من المصطفى الرسول آمين. صادق للسنة صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه عداد البصر السحب والحمد لله من والثناء. ونتقبل دعانا إنك تسمع لما تب علينا إنك تتوب ومختم الصالحات أعمالنا وأجرنا الله يكرمك سبحان ربك من العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah kita ada lagi sikit tentang bab zakat. Saya ingat lepas bab zakat kita terus masuk bab haji ya. Nanti insyaAllah bila masuk bulan Syaban mungkin kita boleh teruskan bab puasa. InsyaAllah ta'ala. Jazakumullah khair. InsyaAllah kita... Macam mana Singapura kat sana Ustaz? Yang baru sampai? Yang baru sampai?